Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang setia menonton Bahiyah TV. Sejak berlakunya pandemik COVID-19, semua murid berdepan dengan cabaran belajar dalam suasana norma baharu. Perkara ini juga tidak terkecuali dengan para murid di SMK Sultanah Bahiyah, terutamanya calon SPM Promax 2020. Pelbagai cabaran yang mereka perlu hadapi demi memperoleh keputusan yang cemerlang seperti persekolahan secara dalam talian, masalah untuk berkomunikasi dengan guru dan tarikh peperiksaan yang ditunda. Alhamdulillah, dengan kurnianya pada hari ini, kita dapat bersama dengan salah seorang pengawas PSS yang juga merupakan pelajar cemerlang SPM 2020 iaitu saudari Nur Atirah binti Kamarul Arifin untuk berkongsi tips kecemerlangan belajar terutama dalam talian. Mari kita saksikan. Assalamualaikum, saya Nur Atirah binti Kamarul Arifin, bekas pelajar SMK Sultanah Bahiyah dari kelas 5S1 tahun 2020. Hari ini saya akan berkongsikan beberapa tips pesanan dan apa yang telah saya hadapi dalam mengharungi SPM 2020 pada tahun 2021. Pertama sekali, titik permulaan. Where do I begin? Di mana kita nak mulakan langkah kita untuk menghadapi SPM yang akan datang. Adakah terlalu lambat untuk kita berubah? Berubah di sini maksudnya dari segi preparation, bagaimana nak capai kejayaan dalam SPM. Kami yakin ramai pelajar sekarang ni, tambah-tambah dengan keadaan pandemik sekarang, yang duduk di rumah, belajar di rumah, masih runsing dan stres. Di mana kita tengok ramai kawan kita yang dah mula maju ke depan dan kita ke belakang. Dan kita tanya-tanya, adakah aku ni dah terlambat nak buat preparation apa semua? Tak. Jawapan ni tak. Kenapa? Apa yang perlu dilakukan? Mula-mula tetapkan matlamat atau tujuan nak belajar. Bila kita tetapkan tujuan atau matlamat kita nak belajar, kita akan jadi lebih fokus dan perjalanan kita tu akan jadi lagi smooth, di mana kita akan fokus kepada matlamat yang kita nak capai. Di mana kalau macam kami sendiri, kami tetapkan matlamat untuk belajar ni, belajar untuk mak dan ayah. Belajar untuk mak dan ayah sebab mak dan ayah kita dah buat macam-macam untuk kita. Mereka lahirkan kita kat bumi ni. Of course, tanggungjawab sebagai anak adalah untuk belajar rajin-rajin dan mencapai kejayaan untuk menggembirakan hati mereka dan untuk membalas jasa mereka sama ni untuk kita. Yang kedua, mula mengubah cara anda berfikir. Kami percaya ramai yang ragu dan sangsi dengan diri sendiri, yang kata yang kata tak boleh. Tak boleh, aku rasa aku ni banyak preparation yang tak nak buat, banyak preparation yang tak buat lagi. Aku rasa macam SPM kali ni aku rasa aku gagal subjek yang aku lemah. So mula ubah cara kita berfikir. Katakan kita boleh, insya-Allah dengan pertolongan Allah, insya-Allah kita boleh berubah. Lepas tu ada sikit kata-kata daripada Socrates, di mana dia kata, The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on the new one. Maksudnya kita nak berubah ni adalah untuk membina diri kita yang baru, bukan memikirkan masa yang lalu. Jadi fokus kita adalah untuk maju ke hadapan, bukan untuk kita tengok ke belakang. Seterusnya kami akan kongsikan proses pembelajaran yang telah kami hadapi waktu PKP. Pertama sekali, kebaikan PKP untuk kami adalah kami dapat belajar kaedah pembelajaran norma baharu. Contohnya ada
kami tahu kewujudan aplikasi ni, tetapi kami tak pernah guna pun. Yang pertama sekali Skype, yang kedua Google Meet, yang ketiga YouTube. YouTube ni of course semua orang tahu, tapi kaedah pembelajaran norma baru di mana kami dapat search cikgu dari sekolah lain yang mengajar subjek yang kami lemah. Yang kedua, dapat memanfaatkan apps education. Apps education ni kami download dalam gadget dalam 3 bulan sebelum nak SPM rasanya. Yang pertama, aplikasi grammar English Grammar. English Grammar ni dia ada macam banyak pecahan. Dalam pecahan tu dia ada nota, lepas tu ada sedikit latihan. Lepas latihan tu ada banyak quiz, dalam 3 set quiz. Quiz tu kita akan jawab dan dia akan uji tahap pencapaian kita. Dan sekali dia akan bagi berapa persen yang kita faham daripada apa yang kita belajar daripada aplikasi tu ya. Yang kedua, Pro Academy SPM ni dia ada kertas SPM yang lama-lama untuk belajar untuk setiap cara belajar dengan berkesan. Tips dia pertama, beranikan diri untuk bertanya sekiranya tidak faham. Kalau tak faham, terus terang je dengan cikgu apa yang kita tak faham. InsyaAllah cikgu akan balas, sebab kalau boleh cikgu nak anak murid dia faham betul-betul apa yang belajar. Sebab kalau tidak, perkara benda yang cikgu ajar tu tak masuk otak, jadi sia-sia je lah apa yang cikgu ajar. Jadi cikgu kita ni sebenarnya dia lebih suka kalau kita tanya soalan kalau kita tak faham. Jadi ubah sikap kita, mula beranikan diri untuk bertanyakan soalan. Yang kedua, memberikan tumpuan sepenuhnya ketika belajar. Bila belajar ni kena fokus, kena ketepikan dulu benda-benda yang ketepikan dulu benda-benda yang tidak bermanfaat. Yang mana pastikan persekitaran belajar tu kondusif, selesa untuk kita belajar, dan kita akan jadi tenang dan mudah untuk memahami apa yang cikgu ajar. Lepas tu untuk memberikan tumpuan ni, kadang-kadang tu kita akan ralik. So apa yang nak perlu buat adalah sentiasa ada nota dekat tepi. Bila cikgu bagi tahu benda-benda yang penting, cara-cara kaedah untuk selesaikan something, kita kena pastikan ada buku nota dekat kita. Tulis secara ringkas je apa yang cikgu sampaikan supaya kita tak ketinggalan. Seterusnya, bagikan masa anda dengan betul dan sistematik, di mana seimbangkan masa belajar dengan masa untuk rehat. Jangan masa belajar sikit, masa rehat banyak. Masa belajar tu pastikan beri lebih masa untuk belajar dan rehat sedikit. Sebab lagi pun SPM dan dekat preparation kita kena banyak. Tetapi jangan sampai tak rehat langsung, nanti otak akan jadi penat. Yang keempat, apa yang kami lakukan adalah setiap kali ucapkan Alhamdulillah, di mana bila kami dah faham apa yang cikgu ajar, kami akan cakap Alhamdulillah. Kenapa kami ucapkan Alhamdulillah? Sebab bila kita ingat Allah, insyaAllah Allah akan memudahkan apa yang kita belajar. Lepas tu bila kami tak tahulah, bagi kami bila kami ucapkan Alhamdulillah ni, otak kami rasa hati kami akan jadi lapang. Lepas tu otak kami rasa tenang, rasa macam benda dipermudahkan. Yang kelima, kongsi ilmu dengan rakan lain. Lepas tu kena kongsi ilmu dengan rakan lain. Bila kita kongsi ilmu dengan rakan lain, kefahaman kita akan lebih faham apa yang kita belajar. Contoh macam kita lemah dalam tajuk ni, kita tanya cikgu. Bila kita dah faham, kita dah buat latihan, kita ajar pula kawan
lepas tu terang dekat dia, dan kita akan lebih memahami benda yang kita tak faham tu. Dan seterusnya, yang keenam, visualize kita bayangkan. Contohnya kita bayangkan kejayaan kita bayangkan impian kita, di mana kita bayangkan kita berjaya, apa yang kita akan jadi masa akan datang. Aku nak jadi seorang yang berjaya, nak jadi accountant, lepas tu dapat melancong pergi negara-negara lain macam Australia ke apa kan. Jadi bila kita visualize ni, kita akan jadi lebih semangat nak belajar, nak capai kejayaan kita pada masa depan, insya-Allah. Sekali pesanan kami untuk adik-adik yang akan hadapi SPM, things not to do, benda yang jangan kita lakukan. Pertama sekali, jangan mudah mengalah. Di mana kami sendiri pernah hadapi di mana mungkin sebelum PKP kita dapat belajar ni lebih mudah, tapi lepas menghadap norma baru, lepas pandemik, kita kena belajar secara online. Kami start leka, kerja pun kami tak hirau. Start situ kami dah nak start mengalah. Tapi bila ayah kami teringat dengan ayah kami punya nasihat. Ayah kami kata, kenapa mula-mula dah berusaha sedaya upaya, dah buat macam-macam, tapi sekarang dah nak start nak leka, nak mengalah. Kenapa daripada mula tak main-main, lepas sekarang baru nak berusaha. Bila ayah kami sendiri yang tegur kami macam tu, kami pun mula start nekat untuk belajar sehabis baik sampailah nak dekat SPM. Seterusnya kita mula berasa senang atau pandai. Bila kita rasa diri kita dah rasa diri kita pandai apa semua, kita akan jadi sombong. So sebenarnya semua orang tak sempurna. Sebenarnya kita kena menimba ilmu lagi, sebab ilmu ni luas. Dan Nabi sendiri pun kata, timbalah ilmu sehinggalah ke liang lahat. Jadi kita sampai ke akhir-akhir pun kita kena stay belajar. Dan sebenarnya semua orang tak pandai. Kita start daripada kita tak tahu apa, kita tak tahu ABC tu apa, kita tak tahu 1, 2, 3 tu apa. So sebenarnya kita kena jangan bersikap sombong, dan seterusnya memandang rendah terhadap orang lain. Mana rendah terhadap orang lain ni, mana budak-budak kelas belakang kita pandang rendah dekat mereka. Kita mana rendah terhadap mereka, kita expect mereka ni tak akan berjaya. Kita rasa macam, aku ni lebih pandai, aku ada masa depan yang lebih baik. Tidak. Sebenarnya mereka yang kat belakang tu mereka yang di belakang akan mula mengejar kita yang sedang leka ni, dan mereka akan mencapai kejayaan lebih daripada kita. Sebab once kita rasa diri kita pandai, kita start berhenti, kita punya tempo kita punya belajar, kita punya rhythm belajar kita tu dah makin slow. Yang orang yang belakang, rhythm mereka lagi meningkat, mereka lagi nekat untuk belajar, dan kemungkinan mereka pun boleh jadi lebih pandai daripada kita. Dan seterusnya, benda yang kami menyesal adalah menangguh kerja. Menangguh kerja ni ada modul-modul, banyak modul yang cikgu bagi. Lepas tu banyak yang kami buat timbunan, banyak lagi modul yang ada yang tak siap. So nasihat kami ke adik, nak tengok TikTok apa semua tu boleh, tapi pastikan siapkan kerja tu dulu, siapkan semua tugasan tu dulu. Yang seterusnya, menyakiti ibu bapa, guru dan rakan. Menyakiti ibu dan bapa, guru dan rakan ni sebaiknya jangan kita lakukan, sebab dekat SPM kita dah buat dosa. Nanti apa yang kita belajar tu, takut bila belajar nanti benda tu dia takkan keluar. Dan nanti ilmu yang kita dapat tu tak diberkati Allah. Dan seterusnya,
benda yang perlu dilakukan mula daripada awal lagi adalah membuat nota ringkas. Kita kena sediakan nota ringkas macam sejarah. Adik-adik kena buat dah, macam daripada bab 1 sampai bab yang terakhir tingkatan 4 kena ada dah. Dan yang sampai tingkatan 5 lah pastikan ada, sebab nanti bila SPM kita tak payah nak go through everything. Kita boleh tengok daripada nota ringkas kita tu. Nak mudah, macam contoh dah, kami sendiri yang buat, macam nama-nama tokoh kan payah nak ingat kan, nama-nama yang daripada buku sejarah. Contohlah kalau nama dia James Brooke ni, adik buat ringkasan dekat satu nota untuk nama-nama orang yang ada dalam buku sejarah. Contohnya James Brooke, siapa dia ni, apa yang dia buat, apa semua. So nanti dia akan jadi lebih detail. Adik-adik benda macam tu lebih mudah dan memudahkan adik nanti bila nak SPM. Adik just baca dia ni siapa dia, apa semua. So lebih mudah. Yang seterusnya, banyak ulang kaji terhadap soalan yang tidak faham. Soalan yang tidak faham ni contohnya, dulu tajuk AMAT fungsi memang kami lemah. First start belajar pun dah rasa pening. So apa yang kami buat, tajuk yang kami tak faham tu kami tanya dulu cikgu. Setelah dah faham tu, kami akan buat ulang kaji topik tu berulang-ulang kali, dan kami akan buat nota sikit kat tepi-tepi tu. Dia punya kami akan buat nota-nota sedikit. Automatically kami dapat tahu seluruh bab tu, dan dia kami akan menjadi lebih faham topik yang kami lemah. Dan sekarang ni alhamdulillah fungsi kami boleh, alhamdulillah. Saya rasa setakat situ saja perkongsian saya. Akhir sekali, terima kasih kepada adik-adik yang mendengar perkongsian saya, dan terima kasih kepada Cikgu Suhaida, Cikgu Zurida kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsikan kepada adik-adik. Dan pesan saya kepada adik-adik, jangan ragu-ragu dengan diri sendiri. Teruskan berusaha, sampailah dekat SPM tu, teruskan berusaha. Biarlah orang nak kata apa dekat kita, tapi kita still maju ke depan, InsyaAllah. Terima kasih. Good luck untuk SPM 2021. Baiklah, terima kasih atas perkongsian paduan untuk meraih keputusan cemerlang yang dikongsi oleh saudari Nur Atirah binti Kamaru Arifin sebentar tadi. Kami mendoakan agar perjalanan saudari Nur Atirah akan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkongsian ini diharapkan dapat menjadi pembakar semangat kepada murid-murid di luar sana untuk tidak berputus asa. Semoga kita bertemu lagi di lain siaran. Tetap kekal bersama Bahiyah TV, pencetus inovasi. We'll be right back.